Bismillahirrahmanirrahim. Wala mana kita Baqarah. Kalau kita boh tepat di start di bulan awal bulan 8 ni, kita boh di tepat kitab Mata Jumiyah. Mana? Maju. Nah, sebab ada setengah berarti nak sudah cepat nak balik dah. Nah, sebab kitab Baqarah kalau kita baca tiap-tiap malam tu boleh dia sudah dah habis. Kitab Baqarah tu. Sebab setengah hemo agak nahung ni agaknya tak boleh nak klik buka pondok dah dah. Lepas tu minta ubahnya kitab Baqarah tepat nahung, tepat Mata Jumiyah tu. Lahana. Jadi tu sudah demo nampak lahana pakai serah demo lek kita tak ada gapo, kita cuma baca ya. Lepas tu kena letak wak itu molek tu, lepas tu hak petai tu nak letak apa situ. Tepat Baqarah letak tu. Tes satu, tes enam, tes rabu tu. Letak madah nama di situ. Enak oleh yang kekal di atas jaruan ni. Jom dah, ke lahana ju. Maju. Lahana ju. Jam mula tengok. Tengok. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak dulu membaca surah pada imam. Sunat kita baca surah Saifas Miller baris yang ke-8 dari bawah. Tengok molek. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak dulunya membaca surah pada imam. Masalah semaya jemaah ni, kalau makmum tak sunat dia baca surah, jaga imam suruh baca surah tu. Makmum tak usah baca, tak ada tutup kali makmum. Tak kalau semaya jemaah. Dan munfarid. Munfarid ni orang yang semaya seorang diri. Orang ni sunat dia baca surah. Munfarid dan imam, jaga dah. Hak kata sunat membaca surah tu pada dua rakaat yang pertama. Dua rakaat yang kemudian tak sunat dah. Ataupun satu rakaat yang kemudian tu tak sunat dah baca surah. Kalau semaya tu 3 rakaat, hak akhir tu tak sunat baca surah. Baca surahnya pada rakaat yang 2 rakaat yang pertama tu ya. Waktu surah tu dipanjangkan pada sembahyang subuh. Surah tu kena baca surah sunat lah. Sunat kita baca surah yang panjang pada semaya subuh. Surah yang panjang ni jagalah, iaitu daripada surah Al-Hujurat hingga sampai kepada surah Amma Yatasaalun. Jaga tu nama tak dobek dia. Peta dia nya surah yang panjang ni start daripada surah Al-Hujurat. Nama tu surah Baqarah tu. Surah Al-Hujurat hingga sampai kepada surah Amma Yatasaalun. Tu surah yang panjang. Lepas tu pilih di celah-celah tu nak baca surah mana, ikut demo lah. Itu surah yang panjang dah. Itu pada masalahnya semaya subuh. Dan semaya zuhur kurang sedikit daripada subuh. Kalau masalah kita semaya zuhur tu sunat kita baca surah hak kurang sedikit daripada subuh, yakni hak pendek sedikit daripada subuh. Dan asar. Dan Isya pertengahan, yakni surah yang pertengahan. Surah yang pertengahan ni mula daripada surah Amma Yatasaalun hingga kepada surah Ad-Duha, suratul Duha. Ya kan? Itu surah yang pertengahan. Surah yang pertengahan start daripada surah Amma Yatasaalun turun mari hingga sampai surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili iza saja tu nah. Itu surah yang pertengahan. Dan maghrib yang pendeknya, dan maghrib surah yang pendek. Surah yang pendek ni start daripada surah Ad-Duha sampai kepada surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Tu ambil daripada surah Ad-Duha hingga sampai kepada suratul Asr. Ya kan? Ada tu. Lepas tu ya ada ikhtilaf ulama lebih kurang, kita tengok sendirilah dia kitab-kitab yang besar.
Itu pada masalah sembahyang maghrib. Jangan duk baca panjang sembahyang maghrib. Betul kalau malam Jumaat gak sembahyang maghrib ni dia sunat baca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu pada masalah sembahyang maghrib di malam Jumaat. Sembahyang maghrib malam Jumaat tu. Jaga betul semaya sunat, penama-penama kita nak semaya sunat lagi hak kita tak tahu nak baca surah penama sunat mengganing ni. Nah, kita buh semaya sunat tu. Kita bacanya surah Qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang pertama, surah Qul huwallah suratul ikhlas. Qul huwallah tu pada rakaat yang kedua. Jaga dan maghrib yang pendeknya habis itu dah. Dan pada subuh Jumaat ni berbaca Jumu'ah. Jaga dengan ming itu. Jumu'ah ataupun Jum'ah. Jumu'ah dan Jum'ah boleh baca dua. Dan pada subuh Jumaat alif lam mim sajdah. Jaga alif lam mim sajdah dan hal ata. Hal ata ka hadisul wasyiyah itulah. Jaga itu pada masalah subuh Jumaat. Betul? Kita sujud tilawah tu nak baca apa nama dalam sujud tu? Baca apa? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lama tak erti nak sujud jadah tu. Hei. Terlupa habis ni, kita terlupa habis ni. Alif lam mim sajdah. Dengan sebab duk Mesir ni terlupa. Kalau duduk rumah dulu ya duk beringat seumur kena jadi tok imam. Mari sini awak tak kena jadi tok imam, enggak pakat ada amat-amat ti. Malam Jumaat sunat subuh Jumaat pun tak pernah sujud sejadah. Kurang teruk dah kita ibadat duduk sini. Padahal duduk tempat ibadat. Kita duduk dalam ibadat menuntut ilmu tu. Tapi di segi ibadat semaya tu kau kurang. Terlupa habis kita. Dulu mesti kena ingat ni. Dosa besar tu dah. Agak. Dan hal ata itu pada rakaat yang kedua. Hal ata ka hadisul ghasyiyah itulah. Dan sunat mengucap takbir al-intiqalat. Jaga takbir intiqalat yakni takbir memindahkan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Takbir intiqalat ni orang panggil takbir memindahkan daripada satu rukun kepada satu rukun. Itu orang panggil takbir intiqalat. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Panjang tu. Hal ata yakni hal ataka hadisul ghasyiyah. Sekarang kita royak dah tadi tu. Tanda tahu. Dan sunat mengucap takbir al-intiqalat. Sunat iaitu takbir intiqalat, takbir memindah daripada satu rukun kepada satu rukun. Tu jaga takbir intiqalat mana? Yang 5. Dia 5 tepatnya jaga. Hak kita sunat akak baca takbir Allahu Akbar tu 5 tepatnya. Mana? Iaitu takbir al-intiqalat yang 5. Takbir intiqalat yang 5 ni takbir rakaat 1. Takbir tak kita sudah baca surah tadi tu nak turun pada rakaat Allahu Akbar sunat situ 1. Dan takbir turun kepada sujud. Jaga ketika pindah daripada rakaat nak naik i'tidal tu orang tak takbir situ. Orang baca apa nama? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Lama duk takbir Allahu Akbar tu. Tak kalau dari rakaat nak pindah kepada i'tidal tu. Itu tak sunat takbir situ. Sunat baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Lama duk pening tu. 1. Yang keduanya dan takbir turun kepada sujud. Kita duduk di i'tidal tu nak turun kepada sujud tu sunat Allahu Akbar. Dan takbir bakit daripadanya, takbir bakit daripada sujud, nak duduk di antara dua sujud tu. Tu sunat kita Allahu Akbar naik. Jaga 3 situ. Dan takbir sujud yang kedua, duduk di antara dua sujud nak turun kepada sujud yang kedua tu sunat kita takbir Allahu Akbar.
Pak, dan takbir bangkit daripada sujud, yakni takbir bangkit daripada sujud, yakni sujud yang kedua kepada qiyam. Kita daripada sujud yang kedua, kita duduk istirahat atas situ, lepas tu sunat Allahu Akbar naik kepada qiyam. Sunat takbir situ, jaga dah. Tu masalah takbir. Jaga dah takbir intiqalan ni 5 ya. 5 tu ya, jangan duduk letak tempat lain. Dan sunat mengakakkan kedua tangannya, dua tangan seorang. Ini jaga dah. Akak tangan, bukan takbir, akak tangan. Seperti takbiratul ihram. Akak tangan itu seperti tak kalau kita akak tangan masa takbiratul ihram dulu. Sunat mengakak kedua tangan itu tak kalau hendak rakaat, satu, jaga. Tak kalau kita kira sudah baca surah, kita nak turun rakaat. Sunat kita akak tangan, Allahu Akbar, baru turun rakaat. Dan tak kalau bangkit daripada rakaat kepada i'tidal, jaga. Tak kalau nak rakaat dan tak kalau bangkit daripada rakaat kepada i'tidal, sunat kita angkat tangan. Angkat tangan tu permulaan angkat kedua tangan bersama-sama angkat kepala seorang. Jaga dah, buat angkat kita naik daripada kepala tu sudah situ. Jaga tu. Sudah angkat tangan. Bawa molek turun tangan. Bawa tu turun tangan tu jangan berayung. Jangan berayung. Faham berayung hai? Okey, panggil nama berayung. Nama mang? Buai. Buai. Buai yo. Buai. Jangan gerak ni. Ni agak terberat ni. Jaga ni batas maya. Turun tetap tangan tu. Tetap situ. Jangan duk gerak. Dan dimakia lagi sunat mengakakkan dua tangan seorang tak kalau bangkit daripada tasyahud awal, tak kalau bangkit daripada tahiyat awal, kita panggil tu sunat kita akak tangan. Lepas tu jaga sana hok duk kelipar banyak ni, tak kalau kita nak bangkit daripada rakaat yang pertama naik pada rakaat yang kedua tu tak sunat akak tangan. Jaga tu bodoh kau orang. Kita orang ngaji habis BA habis magister ni kalau duk akak tangan situ kat bodoh kau orang lah. Padahal ke rumah tak ada ngaji, tak ada ngaji, tak ada syahadah kali. Tapi molek semaya dia. Jaga hang. Tak kalau kita boleh ke ayat pertama, tak kalau kita semaya turun ke ayat apa? Yang pertama turun sujud. Sujud yang kedua nak pindah naik kepada qiyam tu. Di situ tak sunat kita akad tangan tu. Banyak tu orang akad tangan situ. Tak sunat, tak tutup akad tangan di situ. Hak tutup akad tangannya tak kalau kita nak bangun daripada tasyahud awal. Tasyahud awal. Di sini ya hak tepat. Suruh akad tangan, sunat kita akad tangan. Dia kata sunat kita mengakakkan dua tangan musalli itulah orang yang sembahyang tak kalau bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Habis itu. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak mengucap subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Hak ni hak sabit di dalam riwayat Muslim dan Bukhari. Hak sabit di dalam riwayat Tirmizi dan Abi Dawud. Jaga dah. Subhana rabbiyal azim. Sekat tu ya. Sabit tu kalau dia mau nak baca subhana rabbiyal azim, tak apa. Nak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih pun boleh. Tapi kalau orang baca subhana rabbiyal azim, jangan duk i'tiraf. Dengan sahabat dia ada dua riwayat. Di riwayat Tirmizi dan riwayat Abi Dawud, dia kata subhana rabbiyal azim, sekat tu ya, tak ada wa bihamdih. Tetapi hak yang sabit di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Mengucap subhana rabbiyal azim wa bihamdih itu 3 kali di dalam rakaat. 3 kali di dalam rakaat. Ya kan? Sunat tu sunat. Namun dia kata rukun tu bukan rukun, sunat. Dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ni pun sunat juga. Hak ni di dalam sujud kita mengucap ni 3 kali juga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan ada satu riwayat lagi subhana rabbiyal a'la sekadar tu ya. Tak ada tambah wa bihamdih. Sebab itu kalau nak baca subhana rabbiyal a'la pun boleh, kalau nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih pun boleh. Tapi nak sebenar kak kita wisuklah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sampai tu hak orang rumah kita dak buat terkena dah tu. Jagalah, jaga. Hak sikit dengan hak banyak, lebih hak banyak. Habis itu. Dan dilebihkan, jagalah, dan dilebihkan
ditambahkan pada rokok seorang. Pada dalam rokok saat itu dia baca gapo? Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dilebih yakni ditambah di atas subhana rabbiyal azim wa bihamdi di dalam rokok tu, kamu dia daripada tasbih seorang. Mana tasbih? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi dilebih tu jaga kai. Hak kata dilebih hak ning jika orang munfarid, jika orang semaya seorang diri. Tu orang munfarid, yakni orang yang sembahyang seorang diri. Sunat dia tambah gapo? Tambah lebih di atas subhana rabbiyal azim wa bihamdih tu Allahumma laka raka'tu. Ni tambah ni sunat dia tambah ni. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Sunat dia tambah ni. Ini masalah orang semaya munfarid. Kalau imam jangan gaduh, ada tafsir. Kalau tu imam tu ada tafsir. Jaga. Kalau kita agak kata masjid sana itu masjid tempat orang hak singgah jalan banyak bergaduh maya di situ, tak sunat kita baca ni tu imam tu. Kena pandai tu imam tu. Nampak je? Ataupun di masalah makmum di belakang-belakang imam sana itu banyak orang-orang tua hak sakit belakang. Ya dengan sebab jenis orang rumah kita ni kadang-kadang orang kerja kuat kan sakit belakang. Kadang-kadang tunduk jadi rokok lama saat itu bawa kepada hilang khusyuk. Tu imam tu tak sunat dia baca. Nampak? Hak masalah imam ni kalau makmum tu izin, okeylah boleh bacalah, sunatlah. Kalau makmum tak izin, tak boleh baca. Sebab orang nak jadi tu imam ni kena pandai. Kena pandai jaga makmum di belakang tu. Bimbang-bimbang takut hilang khusyuk makmum dengan sebab tu imam baca panjang. Supaya masalah tepuh dak baca sini itulah. Kadang-kadang sejam setengah, makmum ni mesti panah. Duk yazif ngepek macam-macam tu baik. Nak kata Ibnu Gal teruk dah dah. Tapi kadang-kadang tu baik juga tu. Jaga-jaga. Mak tu imam tu kena pandai jaga makmum. Ni makmum perlu siapa pun kau. Tu imam tak apa dak wah kipas angin. Ada lah ekang, ada. Hak duk dalam masjid tu tak apa nah. Hak di luar masjid ni. Tu jaga. Kena jaga orang duk di luar masjid ni kata. Jaga dah. Ni tu imam. Masalah nak tambah hak ning ni tu tetengah tu imam ada tafsir. Kalau makmum tu redha tak apa. Kalau makmum tu tak redha tak boleh. Jaga dah. Lebih-lebih lagi semaya masjid-masjid tempat-tempat hak orang singgah jalan banyak. Seperti Masjid Nuri, Masjid Abu Frikah dah. Masjid gapo masjid besar sini ya? Ahmad Badawi ni. Kena jaga tu imam tu. Kadang-kadang tu imam rokok panjang. Kita pun puasa nak nyukur tu orang gelak nak mata. Kita pasal darah tinggi. Jaga tu kena pandai jaga tu imam. Habis itu. Tapi tambah hak ning ni selepas pada kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Dimakia lagi dilebihkan, yakni ditambahkan. Dilebih ni ditambahkan. Kemudian daripada tasbih dua sujud, mana subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Betul sunat dia tambah ni. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jaga dah. Hak ni hak kita nak baca ada sujud jadah ni. Tapi sujud sejadah ya tak ada ambil kali Allahumma laka sajartu wa bika amantu wa laka aslamtu tu potong situ. Ambil sini dah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu setengah riwayat. Ada setengah riwayatnya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau orang tak ingat sujud jadah nak balik tapak hak najah tu ngapah lu ni. Lama klik bodoh kau orang. Ngapah lu. Ambil jangan ambil habis. Lama nak klik ajar orang sujud jadah tai dia Allahumma laka sajadtu. Dah ambil sekat ni ya. Sajada wajhi lillazi khalaqahu hang esuk tu. Jaga dah tambah ni. Ni jaga ni.
Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak tu. Sunat mengucap Sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Serta permulaan akak kepala seorang. Jangan ketika kita iktidah dah. Kita sunat kita mengucap Sami Allahu liman hamidah ni tak kala kita nak akak kepala. Bawa akak kepala naik kepada iktidah tu Sami Allahu liman hamidah. Bawa molek betul. Bawa betul tu Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamd. Ya kan? Tak kala betul tu baru kata Rabbana walakal hamd. Betul wa tu nak buh wa apa boleh? Tak sebuh wa apa boleh? Ya datang dua riwayat. Rabbana lakal hamdu satu. Baru tu satu riwayat lagi Rabbana walakal hamd. Ya buh wa. Walakal hamd. Satu riwayat lakal hamd selalu dah. Ya kan? Baru tu masalah kita dalam mazhab Syafi'i ni, orang yang nak jadi mubalik. Faham mubalik? Ya kadang-kadang masjid besar orang di luar ni tak dengar. Mubalik tu imam kata Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Betul mubalik nak kata gana. Kadang-kadang mubalik Rabbana walakal hamd selalu dah. Itu tak apa ada ikhtilaf ulama. Tapi nak moleknya dalam mazhab Syafi'i ni mubalik pun kena Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu juga. Faham? Mubalik orang nak jadi mubalik tu. Nak orang belakang dengan sebab tu imam suara kau tak dengar orang belakang tu. Dia tak orang yang menengahi suara. Hak suara kuat-kuat. Betul? Dia boleh lah. Mereka pendek katanya masalah ni masalah khilafiyah. Dia nak kata Rabbana lakal hamdu selalu pun tak apa. Ataupun boleh dia kata juga Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya kan? Nak klik jadi mubalik. Habis itu. Sunat dia mengucap Sami Allahu liman hamidah tu. Serta permulaan angkat kepalanya kepala seorang. Maka apabila berdiri, tak kala dia tetap iktidal situ, dibacanya musalli, orang yang semaya saat itu ataupun seorang yang semaya tu, baca apa nama? Rabbana lakal hamd. Orangnya orang buat sekat tu yang ada. Betul hak ni dia tambah, tak apalah tambah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sunat tambah tu. Wisuk tu. Tapi kita nak baca Rabbana lakal hamd cukuplah, tak apa dah. Memadai dah sekadar tu. Ni sepah sunat. Dan dilebih orang yang munfarid, ni jaga, di sunat orang yang munfarid tu sunat dia tambah lagi. Tambah nama tambah di atas ni. Mana kalau kita kata wamil ama syi'ta min syai'in ba'du, sunat tambah ni. Ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Sunat tambah ni. Tak ingat ni. Ingat dah. Aku tak ingat ni. Ya kan. Ni. Jadi panjang juga sujud dah. Tak ada panjang mana. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak, sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh. Ya kan? Paling dulu kata kunut ni sunat apa? Ni setengahnya tu klik kepada sunat hai'ah. Aku mana pula dah tu? Hei. Pening orang ibarat sini ni, jaga. Dan setengahnya tu bukan klik kepada sunat ab'ad. Tu klik sepuang dengan hak tadi, kembali kepada sunat hai'ah yang amat banyak dulu. Setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyaknya, sunat membaca kunut. Baca kunut tu bila? Pada rakaat yang kedua. Pada semaya apa nama? Daripada semaya subuh. Sunat. Jaga dah. Hak sunat ni orang panggil sunat aridi. Adapun diri kunut pada masalah semaya subuh ni sunat ab'ad. Hak tu asal, iktibar asal. Jaga dah. Kunut kalau pada semaya subuh, masalah semaya subuh, sunat ab'ad tu dengan kita iktibar asal. Kalau aridi, sunat hai'ah. Sunat hai'ah tu orang panggil aridi. Sunat hai'ah yang aridi. Jaga dah. Jaga ni faham molek ni. Sunat hai'ah yang aridi. Kalau kita kata kunut semaya subuh tu sunat hai'ah, kena di atas sunat hai'ah hak yang
aridi. Kalau kita semaya subuh kita kata kunuk tu, sunat ab'ad, hak ni dengan iktibar asal. Iktibar asal. Asal kunuk tu sunat ab'ad. Manakala kita kata boleh juga kita kata kunuk semaya subuh tu sunat hai'ah, hak tu dengan iktibar dia tu sunat hai'ah yang aridi. Yang aridi. Jaga dah, berartinya betul kunuk tu masuk dua sunat situ. Masuk sunat hai'ah yang aridi, masuk sunat ab'ad tapi dengan iktibar asal. Dengan iktibar asal. Habis situ. Jaga faham molek situ. Dan sunat pula kita membaca kunut witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Kita semaya witir tu sunat juga kita baca kunut. Hak kata sunat kita baca kunut di dalam semaya witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan tu sunat hai'ah, orang panggil hak tu sunat hai'ah yang aridi. Kalau kita tilik kepada asal kunut pada semaya witir di nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan tu, hak asal dia nya kunut tu sunat ab'ad. Jaga ding. Ding. Rojak klik kepada muka 9 ding. Hak dia mau tanya semalam. Malam-malam lepas ding. Demo tak apalah hak ditanya malam tu dia lah. Ding. Dan sunat ab'ad itu yakni yang dijabarkan dengan sujud sahwi sama ada semaya tu semaya fardu, tak apa lagi situ ding. Atau semaya sunat. Jumpa tak ding? Jumpa tak? Ni, di pelaga hak no ding. Semaya sunat tu masuk mana ding? Kunut jadi sunat ab'ad pada masalah semaya sunatnya ni. Pada masalahnya dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Tu ding. Lagu tanda tahu ding. Sunat semaya witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan tu, di situ kunut jadi sunat ab'ad juga. Sunat kita baca kunut, tapi kunut tu orang panggil sunat ab'ad dengan kita iktibar asal, jadi sunat hai'ah yang aridi dengan kita iktibar benda yang kedatangan. Herat ni tu. Jaga habis kesamaran ni dah. Jaga dah. Habis itu pandar tok. Dan pada tiap-tiap semaya sunat kita baca kunut dah pada tiap-tiap semaya. Hak yang 5 waktu tu. Semaya Zuhur, semaya Asar, semaya Maghrib, semaya Isya, jika kedatangan bala atau percubaan. Hak tulah itu bala dengan percubaan tu hak tulah. Apa dah hai? Sunat kita baca kunut juga. Sunat kita baca kunut. Gapo dia kunut? Iaitu kunut tu. Kena ngapa ni? Ada orang tak ingat kunut. Tak ingat kunut duduk dalam mazhab Syafi'i berat. Tengok dah, jaga dah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Makna tahu belakang dah ya. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kah situ so. Wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kah dua tu ya. Jaga dah. Lama duk tukah yang nak tak mana bunyi ta bunyi kah tu. Peling kadang-kadang tu. Kah dua ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh juga ada satu riwayat dia tambah wa astaghfiruka. Berhuasa. Tetapi tak ada guna tambah lah sini nak ayat kata satu riwayatnya ada wa, satu riwayat ni riwayat ni tak ada wa. Sama-sama kena ya dua tu. Astaghfiruka wa atubu ilaik pun boleh ataupun wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ni kunung. Jaga dah. Dan jika ime dibaca dengan lafaz jamak. Boleh nak bonus. Boleh nak bonus. Tapi kalau kita orang baca astaghfiruka wa atubu ilaih selalu dah. Masalah tu email tu mak.
Jaga dah masalah tu email tu. Jaga. Habis itu. Dan jika email dibaca dengan lafaz jamak, jaga dah tu email. Lama dak buah Allahumma hdini. Kena dia seorang, orang lain saja diholak dia. Orang nak makan hak dia kedekup haid. Jangan. Jaga dah. Kalau kita dak Allahumma hdini, makmum lek belakang ni nyanyi. Duk suruh hidayat dia ya. Makmum lek belakang tu duk turut dia. Jaga. Holak dia ni kena dia seorang tu email sana ni. Kalau lah tu email dia jadi tu email kena baca dengan lafaz jamak. Lagu mana? Seperti dibaca nyo email Allahumma hdina hingga akhir. Lagu mana? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Mak jaga nabuh nas natub. Jaga ada sekor lagi tu. Atub tu sekor tu. Wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Bagaimana? Itu masalah nak jadi tu email. Abuh na hok ni tu tukar jadi na. Masuk lebih na kami, masuk lebih. Jagalah. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak. Sunat dibaca antara dua sujud. Sunat baca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hidup belah ni. Kadang-kadang wajbur Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni. Betul gapo lagi ada lagi ni hak tinggal ni. Wahdi, warfa'ni. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada juga setengah-setengah riwayat Rabbi ghafirli. Jaga dah. Tapi hak ni hak yang sepenuh ni. Rabbi ghafirli 2 kali. Ada juga riwayat lagu tu. Dia banyak riwayat. Tapi hak ni lah yang sebenar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni warfa'. Tak ada dah warfa'. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu hal lain ni. Kita tengok lagi tak lain, dia ada salah lebih kurang itulah riwayat. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak, sunat membaca doa, kemudian daripada tasyahud dan solah. Solah ni makna selawat bukan makna semaya. Solah ni bukan dengan makna semaya, dengan makna selawat. Pada tasyahud akhir, sunat kita baca doa selepas daripada selawat dan pada tasyahud akhir saat itu, iaitu kita baca ni. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Terjaga sunat kita baca ni. Habis itu. Tak payah ana sini cepat. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak tu. Duduk pada tasyahud akhir. Duduk tu tawarruk. Macam mana lah? Duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Gapo dia tawarruk? Masalah semaya sunat ayat akhir ni. Iaitu duduk tawarruk tu. Duduk atas 2 punggungnya, 2 punggung seorang. Duduk atas 2 punggung. Tak apa punggung kita. Dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanennya, kane seorang. Kita keluar kaki kiri di bawah betis. Di bawah betis kanan. Faham dah? Coba hang kuat tengok hang. Sudahlah. Tu. Tu dan tengok hang kau. Keluarkan kaki kiri di bawah betis kanannya. Mana kiri hang? Hak mana kiri hang? Tu, mana kanan? Mana betis? Tu. Lagu tu hang dah. Tu jaga. Waktu boleh pak kaki sikit.
kaki ni. Anak jangok semaya. Tu boleh lipat kaki. Kalau dia mau nak hunjuk tak ada gapo lah. Tapi boleh lipat kaki. Tapi masa sujud jaga. Masa sujud tu, masa ning tak apa kalau dia mau tak puasa. Kadang-kadang orang tak puasa tu nak lipat ibu kaki tu. Tak puasa lenguh, sakit. Kadang-kadang tak khusyuk semaya, menghilang khusyuk semaya, tak apa tinggal gitu. Nah, dia ada tafsir. Sepengah masalah kita sujud, kita semaya, kadang dia sunat kita tengok tempat sujud. Sunat tengok tempat sujud. Tapi kalau kita tengok tempat sujud tu gambar sejadah kita tu ada bermacam-macam warna, menghilangkan khusyuk. Kita pejam tak apa. Nampak? Kalau kita pejam kita agaknya khusyuk, terlebih khusyuk daripada kita tu tengok tempat sujud. Pejam. Tapi jangan duk naik langit. Tu kira kata engko. Jaga dah. Tu orang panggil duduk tawarruk. Rupa lagu tu duduk tawarruk. Hak tu bagi orang hak yang tak sah. Jaga dah. Hak kata sunat duduk tawarruk pada tasyahud akhir tu bagi orang hak yang tak menghendaki nak sujud sahwi. Kalau lah orang tu menghendaki nak sujud sahwi, dia sunat duduk iftirash. Sunat duduk iftirash. Jaga dah. Duduk semacam tahiyat awal. Lagu mana duduk tak kaki kanan, duduk tak kaki kanan ke kiri. Terawak dengan hai. Duduk atas dua kaki. Duduk atas dua kaki. Papai punggung dia tu atas dua kaki. Orang panggil duduk lagu tu duduk iftirash. Duduk semacam nate buah nak tekan penama-penama. Tengok hai kucing. Mana kalau dia nak tekan tikus duduk guna. Duduk lagu tu duduk iftirash. Tu orang panggil duduk iftirash. Yang kena kalau lah dia tu mah nak sujud sawi. Habis itu. Tapi sini kita ni baru biasa pergi semaya ke masjid dah. Biasa pergi semaya ke masjid jadi duduk iftirash tak ada beza di antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir tu tak ada beza. Duduk tu. Kadang-kadang orang tu mari nak niat nak orang mari nak turut dia tu. Dia ni lambat lagi duduk tahiyat awal ke tahiyat akhir ni. Duduk tu semacam tak nak beza tak boleh. Nampak hai? Klik rumah pun lagu tu. Semaya di rumah kita. Duduk tahiyat akhir saat ni tu semacam duduk tahiyat awal. Duduk lekat tempat nak sujud tu. Demo mazhab lain ikut demo. Tapi jagalah kita ni. Nampak hai? Sunat sunat pun pala. Nampak hai? Kalau duit nak kerja malah. Jagalah. Dan pada tasyahud awal habis itu. Dan pada tasyahud awal jaga. Nunjuk atas pada nu. Atas pada tasyahud akhir dulu. Atas pada tasyahud akhir. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak duduk pada tasyahud awal. Tu takdir ke tu. Nama takdir ibarat tu. Pada tasyahud awal ni atas pada tasyahud akhir. Takdir kalanya dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak tu duduk pada tasyahud awal dan duk pun tak apa tu. Ya orang Melayu dia hok panjang tu dia pendek habis. Tapi tak ada guna tak nama panjang-panjang. Kalau tak panjang pun dia panggil hok belakang tu, dua kelimah belakang tu. Oi. Ibrahim, kau letak nama comel lautan dah. Akik-akik heng. Muhammad mak. Berat lagi mama. Orang letak nama Abdullah lah. Kadang-kadang pergi pok lah. Nyebut pok masuk. Orang Melayu gitu dia malah panggil panjang tengok arak panggil penuh nama mak salah dia panggil belakang tu dia panggil bakar dah. Dia panggil pok nama pok itu tu. Tengok dan duk ni duduk lah kalau nemo nak boh duduk apa boh dah masuk duduk antara dua sujud duduk tahiyat awal dan duduk istirahat tu duduk istirahat hai. Duduk istirahat, duduk tak kalau kita nak pindah daripada sujud kepada qiyam hang. Sunat kita duduk start lepas sujud yang keluar tu. Itu orang panggil duduk istirahat. Kita duduk istirahat, duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal iftirashun. Tu sunat kita iftirash. Apakah iftirash? Iaitu iftirash duduk atas tapak kaki kirinya. Atas tapak kaki kiri seorang dan mendirikan kaki kanannya, kaki kanan seorang berdiri. Okay dah. Tu orang panggil duduk iftirash rupa lagu tu. Habis itu. Itu orang panggil duduk iftirash rupa lagu tu dah. Duduk atas tapak kaki kirinya dan mendirikan kaki kanannya seorang. Diri kaki kanan, will lipat kaki kanan. Kalau kita tak kuasa, tak ada arah lah. Kalau kita tak kuasa nak belepak kaki kanan tu, anak jari tu. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak,
Sunat menggenggamkan anak jari tangan kanan. Sunat kita menggenggamkan anak jari tangan kanan. Menggenggam tu bila? Tak kalau menghantar pada lutut kanan. Sunat kita cekak. Heng, lah ni rupa duk lagu ninggih ni tak suk lagi. Tak suk lagi duk rupa lagu tu lah. Genggam lagu tu dah. Tengok. Dan dihantarkan jari kiri di atas paha kirinya, paha kiri seorang. Jari hak kiri tu tak di atas paha, berbetulnya anak jarinya seorang tu dengan kepala lututnya. Anak jari tu wipa molek dengan kepala lutut hai ni. Jangan tu baik duk jolong itu hai. Tak molek tengok, tak sedap tengok. Wi betul dengan kepala lutut anak jari dia tu. Menghantar tu kepada kedua tasyahud. Kedua tasyahud ni kepada ni takluk pada menghantar. Kita sunat kita menghantarkan jari kita, tangan kita tu lah. Hatta tu kepada kedua tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Betul? Nak royak kaifiat hak kita genggam tadi. Hak tangan kanan tadi. Dan kaifiatnya menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari. Kita cekak 3 jari hang. Jadi lagu tu. Tu baik 3 tu lah. Betul? Dan dilepaskan telunjuk, lepas telunjuk. Ni telunjuk. Nama ni nama ni. Jari mana? Jari satu. Jari apa? Ani jari apa? Neng. Jari apa? Jari mana? Ni jari satu lah. Jari satu ni panggil ni. Kan ni fuck you ni. Ikut dia lah. Orang panggil jari satu kan, jari tengah. Dia duduk tengah. Tapi hak naknya jari telunjuk tu kita lepas. Dan ditaruh ibu tangannya di sisi telunjuk. Ibu tangan ni tak di sisi telunjuk. Duduk lagu tu hai. Betul, jangan duduk lepas jono itu hai. Namanya mari buat gitu demo. Tak betul ni. Kata demo nak buat tangan mari tak boleh dah tapkan lutut. Betul. Jaga hai. Kelola ya tu hai tu. Dia nak main dalam semaya kalau tok akil boleh jadi tu. Tok akil dak pun nak jahat sungguh. Jahat pun dia, molek pun dia. Jaga dah. Tok betul dengan jari tu. Bermolek dengan kepala lutut jari kita tu hunjuk ke. Betul? Dan sunat mengakakkan telunjuk tak kalau mengata asyhadu alla ilaha illallah. Akak telunjuk naik hang. Kita akak naik sekali. Betul tu bang? Kalau nak lepas duk gitu, lepaslah. Kalau gagah. Kalau nak buat turun lah. Dan tengok dah. Dan makruh menggerak-gerakkan dia akan anak jari, akan jari telunjuk tu. Makruh kita gerak. Jaga hang setengah maya ni duk cok. Tak ada beradu. Nak mari khosyuknya. Ini hak kata makruh kita menggerak-gerakkan atas jari telunjuk tu, hak ni masalahnya di dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi tak apa. Jaga dah tak makruh. Sebab itu jangan kita duk iktiraf ke semaya ke masjid duk tunjuk jari duk gerak jari tu. Jangan iktiraf. Dalam mazhab Syafi'i kita makruh. Sekali hak suruh sunat suruh kita tu akik tu gerak tu. Teka kata asyhadu alla ilaha illallah, betul niat situ tu Allah Taala satu jua. Tu ingat situ. Kita ingat dengan hati kita. Masalah gerak banyak tu makruh dalam kita mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi tak apa, biar dialah. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak. Sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Oi, banyak sunat hai'ah dah. Sunat kita mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Tengok tempat sujud, jangan duk tengok kata. Kan ni semaya jemaah duk masjid di luar. Waktu tinara ni lalu aku depan, tengok punggung dia lagi, tengok punggung dalam semaya. Jahat sungguh. Tak ada pera langsung kan. Nak ayat kata lawa Tuhan ni lawa siapa su. Dalam semaya lawa juga. Jangan buat gitu. Sampai dia suruh tengok tempat sujud tu. Takutnya kira kata tengok yang jumpa ikut dia. Jaga dah. Dan mengekalkan khusyuk. Sunat kita mengekalkan khusyuk. Gapo dia? Iaitu khusyuk tu menghadirkan hati seorang. Kita hadir hati gapo? Kita tak ingat hak yang lain daripada semaya. Cuma kita ingat hati kita ingat dalam semaya tu, ingat semaya saja. Faham? Tu orang panggil menghadirkan hati, sila hati kita. Dan tetap segala anggotanya. Itu orang panggil khusyuk.
Tetap segala anggota. Anggota ni makin dua dah. Anggota tu anggota zahir dan anggota batin. Kena tetap. Anggota zahir kita kena tetap dan anggota batin pun kena tetap juga, iaitu hati kita tu. Anggota batin hati kena tetap. Jangan hidup kira-kira. Ni akik takat takbir Allahu Akbar tu hati balik Malaysia. Perak lagi. Dan tadabbur, perhati. Dan tadabbur mana perhati? Yakni tadabbur tu mengirakan qiraahnya. Qiraah seorang semaya tu dia duk baca, duk kira makna, duk tadabbur makna dia. Dan akan zikirnya, dia qiraah duk tadabbur akan zikirnya. Duk qiraah duk tadabbur makna-makna zikir dia subhana rabbiyal a'la, makna dia penama. Dia duk silah tu. Sabit tu lebih ni besar orang hak reti makna. Orang tak reti makna belajar. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak sikit dah. Masuk kepada sembahyang dengan rajin. Jangan nampak geliat nak sembahyang, malah nampak. Balik ke kita lagu ni dah. Bos apa nak masuk sembahyang geliat, malah. Bok ajak ke main bola selalu dah. Bukan duk cucur main bola ni lah, suka molek. Riyadhah molek sekali tutup juga dalam agama kita ni dah. Tapi masuk dalam semaya tu, kena rajin semacam kita bangun subuh nak pergi main bola tu. Dan selesai hati yang ni kosong. Kosong hati kita tu daripada membimbangkan pekerjaan. Kerja-kerja hak di luar semaya tu kosong hati kita. Jangan ada dia sakut paut dengan moga-moga tu. Sama ada dunia, pekerjaan dunia atau akhirat. Pekerjaan akhirat. Tak kira pun kosong hati be. Dimakia lagi hendaklah menghadirkan hatinya. Hendaklah menghadirkan hatinya hati seorang. Kita kena hadir hati apa sila dengan hati kita tu, ingat dalam hati kita tu akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat ke kebesaran Tuhan. Tuhan kebesaran Allah. Pia Allah Tuhan yang ia seorang tu sembah. Hak dia tu sembah, bokok sujud tu kita kena ingat kebesaran Tuhan. Dan dinyatakan khusyuk. Sunat lagi ni sunat. Dan sunat dinyatakan khusyuk dan tawaduk. Tawaduk ni merendahkan diri, menghinakan diri kita bagi Allah. Sunat kita khusyuk dan tawaduk tu bila? Tak kalau rukuknya seorang dan sujudnya seorang. Tak payah sikit kan habis. Dan memenuhkan sunat juga ni. Dan memenuhkan, yakni sunat memenuhkan hati baginya bagi seorang dengan ta'zim. Ta'zim makna membesarkan bagi Allah. Ta'zim ni membesarkan bagi Allah dan menyucikan Allah. Bila? Tak kalau takbirnya seorang dan tasbihnya seorang. Tak kalau kita takbir Allahu Akbar, tasbih ni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tu yang panggil tasbih. Kalau takbir ni Allahu Akbar, kita akad takbir tu. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain daripada perkara yang ada ia seorang pada perkara tu. Gapo yang ni semaya? Kita kena jauh daripada fikir daripada yang lain daripada semaya tu. Ingat mana tu? Hanya fikir tetengah semaya. Jaga dah. Dan menjauhkan berfikir akan yang lain daripada yakni daripada perkara. Tu mausuh bagi yang. Daripada yakni daripada perkara. Gapo perkara tu? Yakni semaya. Daripada yakni daripada perkara, yakni daripada semaya yang ada ia seorang pada perkara, yakni pada semaya. Kena jauh daripada tu. Dia tu duduk dalam semaya, kena jauh daripada bagai-bagai hal lain daripada semaya. Fikir tetengah semaya. Tu nak aku tu. Daripada memikirkan dunia, ni jangan kita fikir dunia dan akan keinginan hawa nafsu seorang tu, duk ingin ke penama-penama tu jangan duk fikir. Sikit ke dah. Dan berkhabar-khabar hati, cita-cita hati tu kena jauh kok daripada ni. Berkhabar-khabar hati ni, cita-cita hati kita nak pada muka tu, nak pada muka ni, kita kena jauh juga di dalam semaya. Tengok dia kata, tetapi adalah cita seorang itu di dalam sembahyangnya. Weda tu baik lah, nak olaknya weda tu baik. Barangkali lebih dah. Tetapi adalah citanya, nak olaknya tetapi hendak adalah cita seorang itu di dalam sembahyangnya. Sembahyang seorang itu disimpankan atas mendirikan hak semaya. Gapo hak semaya? Iaitu mencukup rukun dan syarat.
Hak semaya ni yakni mencukupi rukun dan syarat. Itu orang panggil hak semaya. Kena mencukup rukun dan syarat. Syarat tu makan dua, syarat zahir, syarat batin. Dah. Syarat semaya tu kena cukup. Syarat-syarat semaya hak sembilan kita jaga dulu, hak kita bahas dulu noh. Hak sembilan dulu tu orang panggil syarat semaya, iaitu syarat sah semaya. Ya syarat wajib semaya lain. Jaga dah nama ngaji syarat nama pelain tu. Di antara syarat wajib sembahyang dan syarat sah sembahyang. Syarat sah semaya apa nama? Tahu masuk waktu. Betul? Suci daripada hadas, kecil atau besar. Betul? Menghadap kiblat. Sembilan hak hadah dulu tu. Hak tu orang panggil syarat sah semaya. Kalau syarat wajib semaya tu lain. Syarat wajib semaya ni Islam, akil, baligh. Tiga tu. Kadang hanya ada peling. Hak mana syarat wajib semaya dan syarat sah semaya. Dia lebih kurang dekat-dekat tu. Syarat sah, syarat wajib. Kadang syarat wajib 3, syarat sah 9. Jaga. Ya naknya cita-cita kita dalam semaya tu kita sensipah di atas nak mendirikan hak semaya ya. Dan menunaikan dia atas pada mendirikan haknya dan menunaikan dia kan sembahyang. Kita cita-cita kita dalam semaya saat itu kita mensipahkan di atas menunaikan semaya. Kita niat tu ya. Seperti barang menunaikan dia ke semaya tu, seperti barang yang disuruh Allah. Lagu mana yang Allah Taala suruh, kita buat semacam tu. Kerana bahawasanya sembahyang itu serta tamak teh hatinya hati seorang. Sekat tu dah, beradu sekat tu. Jangan rekek, kalau rekek tak reti, jangan sambung. Kerana bahawasanya sembahyang itu. Nyo tu sembahyang itu tu orang panggil badar pada nyo. Kerana bahawasanya sembahyang itu serta tamak teh hatinya, tamak teh hati seorang. Yakni semaya itulah sebagai tamak teh hati seorang dengan Allah Taala, dengan Tuhan. Itulah orang panggil kerana bahawasanya semaya itu serta tamak teh hatinya seorang. Kalau kita tengok itu tak erti tu ibarat. Yang mana? Kerana bahawasanya sembahyang itu serta tamak teh hatinya, yakni kerana sembahyang itulah sebagai tamak teh hatinya seorang dengan Tuhannya. Tu baru ti. Kerana bahawasanya semaya itu sebagai tamak teh hatinya seorang dengan Tuhannya, Tuhan seorang. Tu maksud hak dia nak. Habis kat tu jangan duk gekek. Kalau gekek lagi tak ertilah. Beradu situ. Baru tu start mula. Orang yang tiada khusyuk hatinya. Kalau kita bodan, buat apa nak bodan orang yang tiada khusyuk hatinya? Tak sibuk buat apa nak oleh tak ada boh, tak apa reti dah. Tapi kena beradu, hatinya beradu sekat tu. Betul start mula. Orang yang tiada khusyuk hatinya hati orang di dalam semaya. Dan khuduk dan tiada khuduk hatinya hati seorang di dalam semaya. Khusyuk bodoh hati dia. Khuduk bodoh serta Allah Ta'ala lah, tak khusyuk serta Allah, dan tiada khuduk serta Allah, tiada memberi manfaat dan tiada faedah. Semaya dia tu tak memberi manfaat dan semaya dia tu tak memberi faedah. Semaya lagu mana? Semaya hak yang tak khusyuk dan tak ada khuduk dalam semaya. Semaya ni ibarat semacam kayu makan bubur. Ataupun semaya ni ibarat semacam kucing, patung kucing hak tak ada roh. Sebagai kita kakak contoh dah dulu. Rajak sana. Ya, semaya kita tu tak ada faedah. Tak ada faedah, tak memberi manfaat. Tutup teh tu lepas farahin. Tutup teh tu lepas manakala kita mencukupi rukun dan syarat, tapi pahala tak ada. Dengan sebab tak ada khusyuk dan tak ada khuduk dalam semaya. Tetapi mudarat orang yang tiada khusyuk hatinya dan tiada khuduk hatinya serta Allah dalam semaya tu, mudaratnya dan seksa orang yang tiada khusyuk tu terlebih hafif kepada orang tu. Faham? Dia duduk semaya, tapi mudarat semaya dia dan seksa tu terlebih hafif pada dia. Hafif ya, bukan kena lagi tak sentuh lagi, dak lagi seksa tu, tapi hafif. Hafif. Nak royak manfaat dengan faedah semaya dia tu, kalau kita nak nisbah dengan kata mudarat dengan seksa tu, mudarat dengan seksa tu lah terlebih hafif dengan dia. Dia duduk semaya. Nak royak kata manfaat dengan faedah tu jauh. Dengan sebab tak ada khusyuk dan khuduk.
Dan kata Hasan Basri rahimahullahu taala, tiap-tiap semaya yang tiada hati-hati padanya, maka iaitu kepada seksa itu terlebih hafif. Wallahu a'lam.